adalah persoalan untuk mengembalikan kualiti sebagai seorang Muslim. Saya tidak mahu elaborate panjang-panjang, tapi cukup sekadar kalau kita katakan bahawa pengalaman masing-masing, kalau melihat kepada apa yang ada di negara timur, yang berada di negara barat, tanpa agama, mereka mempunyai etika-etika sosial. Saya sengaja gunakan istilah etika sosial, walaupun kita ada perkataan al-akhlak yang kita akan lebih pakai nanti, tapi kita gunakan bahasa etika sosial ini. Mereka mempunyai etika sosial yang baik dalam beberapa aspek. Friday night mereka mabuk, ya, bertelanjang dekat traffic light, itu kita bagilah exceptional case, ya. Ada satu malam orang yang highly educated pun jadi haiwan apabila dia mabuk. Terutamanya Friday night punya culture lah. Tapi kalau kita tolak Friday night tu, dalam kita berinteraksi, dalam kita berurusan dan sebagainya, tanpa agama, tanpa Islam, mereka ada tertib-tertib yang mereka patuh. As simple as benda yang kita menyampah dengar, contohnya dekat supermarket, bila orang buka pintu, dia takkan lepaskan pintu. Maknanya sebelum orang belakang menyambut pintu tersebut lah, ya. Benda-benda macam tu. Kemudian kalau naik kereta api, ada orang perempuan mengandung, orang tua, ya, berdiri, maka orang akan berdiri dan memberikan untuk duduk. Pengalaman saya pada tahun 2008, tak pergi jauh lah, kita pergi negara dekat, kita pergi ke Singapura, ya, ke Singapura. Tahun 2008, isteri saya kursusnya panjang, 4-5 hari. Kami pergi satu family. Ni saya mati kutu lah duduk kan, maknanya duduk kat hotel ni, jadi memberanikan diri, angkut 3 orang anak, ya, berjalan-jalan di Singapura, seorang-seorang, bawa 3 orang anak ni. Yang saya rasa macam, boleh ke kalau buat kat Malaysia? Ya? Kat Singapura boleh buat. Saya berjaya buat. Sebab bila nak masuk dalam MRT, orang tolong angkatkan stroller. Bila nak pergi toilet, saya nak buka toilet, nak masukkan 3-3 sekali budak ni kan, budak-budak sekolah tengah lepak dekat tepi ni, cepat-cepat bangun, tolong bukakan pintu, ya, berikan masuk. Sangat memberikan kemudahan. Saya angkut pergi zoo, ya, zoo Singapura, 3 orang ni kan, angkut, pakcik van tu turun, tolong lipatkan stroller, lepas tu masukkan, angkat 3 orang budak ni. Ada pakcik Singapura tanya, dia kata ni semua anak-anak ke? Anak-anak kan, macam, ya Allah, peliknya, bawa 3 orang, memang disaster lah, maksud dia. Tapi dapat dibuat, bukanlah kata senang, susah, tapi dapat dibuat kerana ada respon sosial yang baik kepada situasi macam tu. Jadi rasa marah lah kat kita rasa marah kat diri kita sendiri. Why perkara yang sama tak dapat dibuat dalam masyarakat kita? Sehingga akhirnya kata Muhammad Abduh ni, saya pergi ke Paris, saya jumpa Islam, walaupun Muslim tak ada. Tapi bila saya balik ke Qahirah, ni Qahirah zaman Husni Mubarak, bukan Husni Mubarak, awal lagi, ya, sebelum ni pada ni, saya jumpa ramai Muslim, tapi tidak ada Islamnya. Jadi isu yang lebih tajam ialah, kalau tanpa Islam orang boleh mengetikakan sosialnya, apa keperluan orang pada Islam? Berat tu kita nak jawab. Apa perlunya orang pada Islam? Yang lebih Islamik macam kita ni pula yang tunggang langgang kan, ya? Bawa kereta ikut suka lah, apa semualah. Jadi timbul masalah. Secara mudahnya kita katakan bahawa akhlak ini dia tidak boleh terjadi dengan sendiri. Dia memerlukan kepada proses yang khusus untuk ianya dihasilkan. Ya, maknanya tak boleh asalkan semayang akidah betul, maknanya kira berakhlaklah dia. Kalau tak diusahakan, dia tak jadi. Dan cabaran yang ada dalam Islamnya ialah kerana kita kaya dengan perkara-perkara yang konsep-konsep yang tepat tetapi tidak jelas. Ikhlas, sabar, ya, maknanya redha, ya, maknanya menghormati, semua tu ada dalam Islam. Tapi dia mungkin tidak jelas. Tidak jelas dalam arti kata kita tidak breakdown dia, kita tidak bentukkan dia agar ianya boleh diamalkan. Maka tak terhasil juga. Ya, kalau kata cakap pada anak-anak lah, sabar. Macam mana nak sabar? Kan? Sabarlah kamu, Allah, sabar separuh daripada iman, katalah, ya. Maknanya dalam silibus tadika kan, ya, as-sabru maknanya minal iman, sabar daripada iman. Anak kita hafal, dia boleh sabar ke dengan tu? Tak boleh, kena diberikan teknik dia. Macam mana cara nak sabar? Dan bila nak diberikan teknik, dan datanglah satu cabaran lain, iaitu
terpaksa integrasikan Islam dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain. Ya, salah seorang daripada anak saya ada masalah sikit nak menguruskan kesabaran dia. Ya, bila dia hilang sabar, rumah kami jadi disaster lah, dia kurang ala-ala tsunami sikit kan ya. Jadi nak melatih dia sabar, saya tak cukup ilmu, tak tahu macam mana nak mengajar dia sabar. Boleh sebut sabar di akhirat untuk Allah balas dengan syurga ya sebagainya, tapi it doesn't work kan. Isteri saya pun keletihan macam mana cara nak buat. Jadi kami bawalah jumpa dengan pakar sabar, iaitu psikiatris kan ya, maknanya child psychiatrist, bukan merawat budak gila, tetapi dia mempunyai teknik macam mana cara nak mengajar. Jadi dia berikan kepada anak saya kaedah traffic light. Ya, traffic light maknanya identify your emotion based on traffic light. Hijau ke, kuning ke, merah. Ya, kalau hijau buat apa, kalau kuning buat apa, kalau merah apa yang perlu dilakukan. Walaupun awal-awal dia dengan pandainya menjawab, bila merah tu ambillah wuduk. Wah ya, tak sempat nak ambil wuduk ya, kena pakai teknik lain. Jadi maknanya ajar. Jadi anak saya tu bila dia dah macam dah macam tu kita kena ingat kan, okey, traffic light warna apa? Kan, mana ingat, okey. Untuk dia kontrol. Maknanya dia memerlukan kepada pendekatan. Itu yang saya sebutkan bahawa tepat tapi mungkin tak jelas. Maka diperlukan banyak program yang macam ni, kajian-kajian lanjutan untuk crystallize dia, materialize dia dalam bentuk modul, teknik ya, untuk boleh kita amalkan. Supaya jangan nanti jadi macam kisah 7 orang buta dengan gajah ni lah ya. Kita tahu dia punya analogi dia. Mereka bergaduh sesama mereka bukan kerana masing-masing tu betul versus salah, tetapi betul yang tidak jelas. Ya, maknanya serpihan ya, ada yang tengok sudut ini saja, ada yang tengok sudut ini saja, kita nak tengok keseluruhan dia. Baik.